Baik, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Untuk hari ini kita akan bincangkan tentang premium insurans. Jadi, baik kita rujuk kepada buku teks. Ini muka surat 80 yang membincangkan tentang premium insurans. Untuk contoh pertama, dia membincangkan tentang insurans perjalanan. Baik, kita tengok contoh pertama, bagaimanakah mengkaji, mentafsir dan membuat pengiraan yang melibatkan kadar dan premium insurans. Baik, kita tengok yang ini. Kita boleh rujuk kepada jadual. Jadual di bawah menunjukkan harga premium bagi insurans perjalanan yang ditawarkan syarikat insurans PQ berhad ke negara-negara Asia dan Eropah. Maksudnya sini dia merujuk kepada syarikat insurans daripada Malaysia yang memberi perlindungan kepada pelancong-pelancong, kepada pelawat-pelawat ke negara-negara Asia dan juga Eropah. Menurut jadual yang diberi, dia ada bagi kolom masing-masing. Kita boleh rujuk satu persatu. Kita rujuk dahulu bilangan hari. Okay, baik. Bilangan hari daripada 1 hingga 5 hari. Kita tengok Asia dahulu. Harganya 39. Apabila 6 hingga 10 hari, harganya 58. Apabila 11 hingga 18 hari, harganya 79. Maksud hari di sini merujuk kepada hari berapa hari kita berada di negara tersebut. Negara Asia, kalau kita merujuk kepada negara Asia lah. Okay, baik. Seterusnya, kita tengok premium tahunan untuk berumur 18 hingga 69 tahun sebanyak 230. Okay. So, kalau kita rujuk di sini, premiumnya bertambah daripada 39 hingga 58. Tetapi kalau kita rujuk balik kepada bilangan hari yang kita stay, kita berada di luar negara tersebut, 1 hingga 5 hari 39. Kalau kita gandakan 39 ini kepada 2, kita dapat 78 ringgit. RM78. Tapi di sini dibagi 6 hingga 10 hari hanya 58. Maka lebih untung kalau kita ambil terus premium yang 6 hingga 10. Baik, itu berkaitan dengan bilangan hari. Seterusnya kita rujuk kepada Asia, negara yang kita lawati, Asia dengan Eropah. Kalau kita tengok di sini 39 hingga 59, Asia 39, Eropah 53. Jadi di sini Eropah lebih mahal. Kalau kita tengok kedudukan di negara kita daripada negara kita kepada negara-negara Asia, dia jauh lebih dekat berbanding negara kita ke Eropah. Sebab itu premium dia lebih mahal. Okey. Yang lain juga merujuk seperti bilangan hari yang saya sebutkan tadi. Okey. Selain daripada itu, package yang dia bagi di sini, dia tawarkan di sini, satu untuk individu, satu lagi untuk individu dan pasangan. Kenapa? Mungkin ada yang pergi seorang, mungkin ada yang pergi berdua dengan suami isteri. Jadi sekiranya dia pergi seorang, dia bayar 39. Kalau dia pergi 2 orang tapi membayar secara individu, so maksudnya dia bayar 78. Tapi dia boleh ambil package yang mana memegang polisi dan pasangan ambil 69. So lebih menguntungkan lah untuk bila ambil package yang ni. Okay, begitu juga keluarga. Ada yang pergi bekerja secara tahunan. Bekerja selama 16 hari katakan. Jadi dia nak bawa keluarga sebab alang-alang dia dah keluar negara. Mungkin dia nak bawa keluarga. Okay, jadi kalau dia ambil secara individu dia jumlah premium itu akan agak mahal.
Jadi lebih baik dia ambil package keluarga di sini. Package keluarga ya di sini. Okey. So, merujuk kepada negara Asia dan Eropah lah. Bergantung kepada di mana tempat yang kita pergi. Okey, kita tengok kepada soalan. Soalan pertama, apakah faktor yang mempengaruhi perbezaan harga premium bagi insurans perjalanan itu? Destinasi, tempoh perjalanan dan bilangan orang yang diinsurankan. Okey, iaitu yang telah dibincangkan tadilah. Okey, seterusnya, mengapakah semakin panjang tempoh perjalanan semakin tinggi harga premium? Tempoh perjalanan yang lebih panjang meningkatkan kebarangkalian kerugian berlaku pada pemegang polisi semasa berada di luar negara. Okey, dia ada kebarangkalian nak berlaku tu meningkatlah. Sebab apa? Sebab dia duduk lama di sana. Okey, baik, untuk C, Syahir patut membeli insurans perjalanan premium tahunan bagi negara ditanya pekerjaan Syahir sebagai jurugambar memerlukan dia melawat banyak negara Eropah dalam tempoh setahun. Dia mengunjungi sebuah negara antara 12 hingga 15 hari. Insurans yang manakah patut dibeli oleh Syahir sesuai dengan pekerjaannya? Berikan alasannya. Jadi Syahir patut membeli insurans perjalanan premium setahunan lah. Kenapa? Sebab dia pergi berulang-ulang kali. Okey, berulang-ulang kali, dan bila dia pergi tu lebih masa yang dia ambil 12 hingga 15 hari. So, kalau dia ambil secara 11 hingga 18 hari ni, dia berulang-ulang, dia dah kerugian di situ. Okey, baik, seterusnya. Ini tentang contoh 1. Selesai contoh 1. Okey, selesai contoh 1. Kita tengok contoh 2.